Hi guys, welcome back to Blue Gadget. Ini adalah Vivo T1 5G. Ini adalah phone terbaru dan juga line up terbaru daripada Vivo. Untuk T-series kali ini, Vivo fokuskan dekat gaming performance. Jarang sekali Vivo fokuskan dekat gaming performance ni. Sebelum ni, dia hanya fokuskan dekat dia punya kamera ataupun dia punya design. Jadi, kalau sekarang ni, korang tengah plan nak beli smartphone Vivo ataupun korang tengah cari phone dengan bajet bawah RM1,300, korang boleh terus beli Vivo T1 5G ni. Tak payah tengok video review ni pun tak apa. Terus je beli phone ni. Sebab memang highly recommend lah untuk Vivo T1 5G ni. Tapi, kalau korang nak tahu kenapa phone ni berbaloi sangat, kena tengok video ni sampai habis lah. Okay? Jadi, benda pertama yang buatkan aku jatuh cinta dekat phone ni adalah warna dan juga rekaan dia. Cantik gila. Rekaan dia nampak premium. Apatah lagi design kamera dia. Sangat nice. Dan Vivo bagi tahu design kamera phone ni, dia terinspirasi daripada enjin kapal terbang. So, Vivo memang tak pernah gagal lah untuk buat rekaan phone yang lawa macam ni. Dan kalau tengok warna dia dari sisi yang lain, kita boleh nampak dia ada perubahan warna yang sangat cantik. Vivo T1 5G ni juga sebuah phone yang ringan. Berat dia cuma 180.3 gram sahaja. Dan bukan sekadar ringan, ini juga phone yang compact. Memang sedap untuk kita pegang dan mudah untuk bawa ke mana saja. Apatah lagi orang yang macam aku ni yang suka letak phone dalam poket. Memang seluar takkan terasa terlondeh lah. Beralih ke bahagian skrin dia, phone terakhir yang Vivo jual dengan tanda harga RM1,299 adalah smartphone Vivo Y76. Yang ni dia menggunakan skrin IPS LCD. Tapi dekat Vivo T1 5G ni, dia dah menggunakan skrin AMOLED. So korang tahulah skrin AMOLED ni kualiti dia macam mana. Dia lebih baik berbanding dengan IPS LCD. Jadi kalau nak main game kat phone ni atau nak tengok movie, memang dia akan paparkan kualiti yang baik lah. Kualiti yang lebih menarik. Resolusi skrin dia ni Full HD+, dan bukan phone gaming lah kalau tak ada refresh rate yang tinggi. So phone ni mempunyai 90Hz refresh rate. Jadi kalau kita nak scrolling atau nak main game dekat phone ni, memang sangat membantulah 90Hz refresh rate ni. Sebab phone akan terasa lebih lancar. Dan dekat skrin phone ni ada teknologi fingerprint in display. Dia punya bacaan fingerprint ni pantas gila. Tak ada delay langsung. Cuma ada satu benda yang mengganggu aku punya mata masa mula-mula pakai phone ni, iaitu dia punya water drop screen ni. Tapi setelah seminggu lebih gunakan phone ni, benda tu macam dah terbiasa. Aku pun dah tak kisah sangat dengan dia punya water drop screen ni. Baiklah, untuk performance dia pula, yang ini best sikit untuk smartphone bawah 1300 ni, yang mana phone ni menggunakan Snapdragon 778G 5G, RAM 8GB yang boleh extend sehingga 4GB, internal storage 128GB. So untuk dia punya performance ni tak perlu nak bahas lebih detail lah. Sebab dengan menggunakan chipset Snapdragon 778 5G dipadukan pula dengan 8GB RAM, memang dah cukup padu lah untuk dia punya performance ni. Dan korang memang takkan dapat dekat mana-mana smartphone yang harga dia bawah 1300, lepas tu menggunakan chipset yang sama dengan Vivo T1 5G ni. Sebab rata-rata smartphone bawah 1300 diorang gunakan Snapdragon 695. Jadi dengan menggunakan 778 5G ni dah jelas dia lebih padulah berbanding dengan Snapdragon 695. Dan disebabkan phone ni dia fokuskan untuk tujuan gaming performance, so dia ada teknologi vapor chamber cooling system. Game yang selalu aku main dekat phone ni adalah PUBG dan juga Mobile Legend. Untuk game PUBG kita akan dapat cataman grafik HDR Ultra dan smooth extreme. Gyro dia pun cukup accurate, tak ada rasa delay semua tu. Memang sedap lah kalau korang suka guna gyroscope untuk main PUBG. Dan kalau korang main game, jangan lupa untuk aktifkan dia punya gaming mode untuk dapatkan FPS yang lebih stabil dan juga dia punya gaming experience yang lebih baik. Jadi kalau dah main PUBG dekat phone ni, lepas tu tak dapat chicken dinner, tu bukan salah phone lah. Salah korang lah sebab tak power macam phone ni. Untuk pejuang Mobile Legend, korang boleh dapatkan tetapan grafik rata kanan. Jadi setelah aku review dan test banyak phone pada tahun ni, paling banyak yang aku review adalah smartphone bawah RM1,500. Apa yang aku boleh bagi tahu, Vivo T1 5G ni ianya mempunyai performance yang paling padu untuk segmen bawah RM1,500. Lebih tepatnya RM1,299. So dia menggunakan Snapdragon 778 5G, lepas tu ada 8GB RAM,
Dan dia ada Fantas OS 12, Android 12, which is itu adalah software yang paling latest. Tambah pula dia ada vapor cooling chamber semua tu. Dia punya teknologi cooling system. Memang padulah untuk performance dekat Vivo T1 5G ni. Baiklah, kalau dah ada performance yang padu, mestilah kena ada bateri yang besar dan pengecasan yang pantas. Korang jangan risau benda tu sebab dekat Vivo T1 5G ni dia menggunakan bateri sebesar 4700 mAh dan juga pengecasan yang pantas 66 watt. So ini pertama kali aku jumpa pengecasan sepantas 66 watt dekat smartphone mid-range-nya Vivo. Jadi dengan mempunyai bateri sebesar 4700 mAh ni memang sangat cukup lah untuk day-to-day punya penggunaan. Apatah lagi untuk lenjan bermain game. Dan kalau bateri habis disebabkan bermain game sekalipun, jangan risau sebab dia punya pengecasan yang pantas ni, 66 watt. Baiklah, yang terakhir adalah dia punya kamera. Dia bukan saja padu dekat bahagian dia punya performance, tapi dia punya kamera juga sangat baik. So dia ada dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 64 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide dan 2 megapiksel kamera makro. Kamera selfie dia 16 megapiksel. Untuk hasil dia dah cukup baik, detail dia tajam, dynamic range pun bagus. Cuma warna je lah kurang vivid, tapi dia masih dapat hasilkan gambar yang cantik. Thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless, anxiety's infectious, I feel so defenseless, betrayed and embarrassed, I hate being open, I hate being broken, I feel like an ocean filled up with emotion, anger ain't a potion, rub it on like lotion, I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. Okey, ini adalah serakaman kamera utama dia pada resolusi 1080p 60fps. Dia juga boleh merakam sehingga 4K 30fps. Dan dekat dia punya rakaman ni ada features ultra steady. So dia akan lebih stabilkanlah video ni. Tapi dekat rakaman biasa ni pun bagi aku dia dah smooth gila. Dan aku macam biasalah rakam guna sebelah tangan je. Dan tak guna sebarang stabilization. Korang boleh tengok dia punya stabilan memang nice gila. Untuk smartphone harga macam ni memang something yang good lah untuk dia punya rakaman ni. Okay, serius stable gila guys. Shaking kurang gila. Selalunya kalau aku try phone bawah 1500 ada shaking lah dia punya video. Tapi dekat Vivo T1 ni padu gila. Okay, tengok atas pun dia tak overexpose. Memang nice gila lah dia punya rakaman ni. Kalau korang nak buat video time raya nanti, nak buat vlog ke apa ke, ini adalah phone terbaik lah untuk korang. Serius, aku impress gila dengan hasil rakaman dia. Dan ini adalah features yang aku cakap tadi, yang dia ada ultra stabilization tu. Cuma kalau on benda ni, dia akan zoom sikit lah. Okay, tapi yes, dia memang steady gila. Kau tengok aku rakam, jalan laju sikit. Memang steady guys. Memang smooth habis. Okay, ini pula rakaman kamera selfie dia. Dia punya kamera selfie ni cuma boleh merakam pada 1080p je lah. Dia tak menyokong untuk 4K punya rakaman. But dia punya quality pun dah better lah untuk 1080p macam ni. Dan dekat preview screen ni, dia punya kestabilan pun okey. Tak over shaking sangat. Cuma korang jangan risau kalau korang rasa shaking sikit macam ni, sebab dia ada steady face punya features. Jadi kita try. Tapi untuk yang rakaman biasa ni pun dah sangat okey lah. Kalau aku jalan laju macam ni pun dia boleh control dia punya shaking tu. Dan masih okey lah untuk rakaman selfie macam ni. Okay, ini aku dah on dia punya feature steady face. Cuma dia punya video ni agak zoom sikit. Dan ya, kau tengok aku dah jalan laju macam ni. Ya, dia punya kestabilan tu better daripada yang biasa. Cuma dia agak zoom sikit lah. But this one memang nice gila. Okay, tone warna dia pun okay. Alright. Baiklah, dengan tanda harga RM1,299, kita akan dapat smartphone yang memiliki chipset yang efisien, chipset yang powerful, support 5G. Lepas tu dia punya screen ni pun cantik, screen AMOLED, ada fingerprint in display dan dia ada 90Hz refresh rate. Lepas tu dia punya kamera pun cukup padu. Dia punya kamera ni 64 megapiksel, ada kamera ultra wide
Dan kamera selfie pun cantik. And then dia punya bateri besar 4700 mAh dan pengecasan yang sangat pantas. Lagi apa yang penting? Dia punya software yang latest lah, which is Android 12 dan juga Fantas OS 12. So, apa yang aku boleh simpulkan dekat Vivo T1 5G ni, dia adalah smartphone yang lengkap lah, smartphone yang sempurna untuk bawah RM1,500. Lebih tepatnya RM1,299. Persoalan dia, adakah ianya berbaloi untuk kita beli pada tanah harga RM1,300 ni? Jawapan dia, aku dah jawab pada awal video tadi. Memang berbaloi lah kan. Smartphone bawah RM1,300 macam ni, lepas tu dapat chipset yang padu, dapat spesifikasi yang belanja macam ni. Jarang tau Vivo nak belanja spesifikasi yang padu macam ni. Selalunya diorang akan kurangkan sikit dekat dia punya hardware. Tapi kali ni diorang belanja habislah dekat Vivo T1 5G ni. Ini adalah pertama kali dikeluarkan untuk siri ni. Aku harap yang T1 atau T1 pula, yang T2 nanti lebih padu lah daripada T1 5G ni. Dan kalau rasa 1300 ni mahal sangat, dia ada yang versi murah sikit lah, which is T1X. Yang tu kita akan review kemudian. So guys, puasa kan? So guys, nampaknya saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.